Menertawakan PAS itu senjata orang gagal. PAS menempelak kembali pihak yang mentertawakannya kerana gagal mendapat kerusi daripada sekutu mereka di Sabah. PAS menempelak kembali pihak yang mentertawakannya selepas gagal mendapat sebarang kerusi daripada sekutu mereka untuk bertanding dalam pilihan raya Sabah. Ada yang mentertawakan PAS. Ya, itulah senjata yang orang gagal, kata anggota Jawatankuasa Pusat PAS, Nik Abdul Aziz. PAS berhasrat bertanding di 10 Dewan Undangan Negeri DUN, tetapi tidak langsung mendapat laluan di negeri itu. Presidennya Abdul Hadi Awang semalam berkata, mereka memberi laluan kepada sekutunya bagi mengelakkan pertembungan calon. Menulis di Facebook, PAS berkata, jangkaan parti-parti itu akan memberontak telah tersasar. Malang buat mereka, PAS memilih jalan kemuliaan. Orang menang senyum gembira, orang kalah asyik mempersendak, mengubat duka, katanya. Mesej dan matlamat perjuangan kekal dipertahankan. PAS gembira melihat parti-parti rakan memasuki pilihan raya dengan penuh kesatuan. Semoga menang dan berjaya buat UMNO dan rakan-rakan di Sabah. Saya hadir berkempen, insya-Allah, katanya yang mengaku berduka cita tapi berlapang dada. Dalam perkembangan yang lain, kita tawar Haji G sebagai calon Ketua Menteri Sabah, kata Muhyiddin. Perdana Menteri berkata Ketua Bersatu Sabah akan dilantik jika gabungan rakyat Sabah menang dan ini dipersetujui oleh sekutunya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mencadangkan bahawa pengerusi Bersatu Sabah, Haji G Nor, dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah jika Perikatan Nasional dan sekutunya yang kini digelar Gabungan Rakyat Sabah berjaya menawan negeri itu daripada Parti Warisan atau Gabungan Warisan Plus. Walau bagaimanapun, kata Perdana Menteri, bahawa keputusan itu perlu dipersetujui daripada sekutu-sekutu bersatu. Mana nak tahu kalau rakan-rakan kita di BN pun bersetuju. Yang terbaik nak kita tawarkan sebagai calon untuk memimpin negeri Sabah tidak lain tidak ialah Haji G. Ini juga memerlukan persetujuan dari sekutu bersatu, katanya di perkarangan Ibu Pejabat Bersatu Tuaran sambil disambut sorakan dan tepukan daripada orang ramai. Haji G sebelum itu turut hadir mengiringi Muhyiddin dan mereka kemudiannya bergerak ke pusat penamaan calon di Dewan Seri Sulaman. Sulaman adalah satu daripada 3 kerusi DUN di Parlimen Tuaran. Kerusi lain adalah Kiolo dan Tamparuli. Haji G telah mewakili Sulaman sejak 1990 di bawah logo BN dan ini kali pertama dia bertanding di bawah bendera PN. Haji G ketika ditanya mengenai sokongan Muhyiddin terhadapnya sebagai calon Ketua Menteri berkata bahawa rundingan akan dilakukan bersama rakan-rakan bersatu. Saya tidak dimaklumkan secara khusus dan rasmi. Apa-apa pun kita dengan parti rakan UMNO, BN dan juga PBS serta Perikatan Nasional akan menyelesaikan isu ini apabila tiba masanya, katanya. Ditanya sama ada dia akan menerima jawatan itu jika ditawarkan, Haji G membalas pastinya dia akan menerimanya. Pada PRN Sabah ini, Haji G 65 akan dicabar calon Warisan Plus alias Ali Asgar Basri dan calon Parti Cinta Sabah PCS Rekan Hussein. Selain Bersatu, STA dan SAPP juga bertanding di bawah logo PN, sementara UMNO, PBRS dan MCA bertanding di bawah logo BN. Kedua-dua gabungan itu pula bersekutu dengan PBS yang bertanding di bawah logo sendiri. Muhyiddin hari ini juga mengumumkan bahawa mereka bersetuju membentuk Gabungan Rakyat Sabah. BN sebelum ini menamakan pengerusi UMNO Sabah, Bung Mukhtar Radin, yang bertanding di kerusi DUN Lamag sebagai calon Ketua Menteri mereka. Peluang Bung dan Haji G untuk menjadi Ketua Menteri bergantung kepada siapa yang mampu memenangi lebih banyak kerusi pada pilihan raya Sabah nanti, di mana UMNO bertanding di 31 kerusi, sementara Bersatu bertanding di 19 kerusi. Proses pencalonan selesai pagi ini dan kemudian pengundian akan berlangsung pada 26 September. Dalam pada itu PN, BN, PBS sekutu tapi tembung sesama sendiri di 17 DUN. Muhyiddin tunai janji rundingan awal, tapi hari ini BN, PBS tambah calon di beberapa kawasan lagi.
Nampaknya pertembungan mesra antara sahabat politik Perikatan Nasional BN dan PBS dalam pilihan raya Sabah telah meningkat daripada 11 kerusi menjadi 17 kerusi. Ini selepas BN dan PBS menukar keputusan perjanjian rundingan mereka dengan meletakkan lebih banyak calon daripada jumlah calon yang telah diumumkan pada hari Khamis. Satu-satunya ahli sekutu yang memegang kata-katanya ialah PN yang berjanji untuk bertanding 29 kerusi dalam pilihan raya Sabah dan mengutarakannya semasa proses penamaan calon pagi ini. PBS pula berjanji mahu meletakkan 15 calon tetapi hari ini meletakkan 22 calon, manakala BN yang berjanji akan meletakkan 40 calon akhirnya menambah bilangan menjadi 41 calon. Bahkan sebelum hari penamaan calon lagi, parti-parti sekutu yang merujuk sebagai Gabungan Rakyat Sabah itu dijangka bertembung sama sendiri di 11 kerusi DUN. Muhyiddin tiba di Kota Kinabalu semalam dalam usaha terakhir untuk menghalang pertembungan di 11 kerusi itu tetapi gagal meleraikannya. Berikut adalah senarai 17 kerusi DUN yang bakal menyaksikan pertembungan sesama sendiri antara BN, PN dan PBS. N2 Bengkuka UMNO vs PBS dan N5 Matunggung PBRS vs PBS, N7 Tandik PBRS vs PBS, N11 Kadamayan PBRS vs PBS, N22 Tanjung Aru UMNO vs PBS, N25 Kapayan MCA vs PBS dan N26 Moyok Star vs PBS. Manakala di N34 Lumadan, UMNO akan menentang sama sendiri PBS. N38 Panginatan, UMNO vs Star dan vs PBS. N39 Tambunan, Star vs PBS. N40 Bingkor, Star vs PBS. N41 Liawan, Star dan PBS. Di N42 Melalap, UMNO menentang PBS. N44 Tulid, Star akan menentang PBRS dan PBS. N45 Suk, Star akan menentang PBRS. N47 Talupid, UMNO akan menentang PBS. N54 Karamunting, MCA akan bertembung dengan PBS sendiri. Ketika penamaan calon pagi ini, BN memutuskan untuk menamakan Jamawi Jafar bertanding kerusi DUN Melalap, membawakan pertembungan dengan PBS. Jamawi sebelum ini berpaling tada dari UMNO untuk menyertai warisan dan kemudian menyokong idea rampasan kuasa bekas Ketua Menteri Musa Aman terhadap kerajaan Sabah yang dipimpin warisan. Bagaimanapun, namanya tidak termasuk dalam senarai calon UMNO yang diumumkan pada Khamis. Dengan penglibatan Jamawi, UMNO akan bertanding di 32 kerusi, diikuti dengan 5 dari PBRS dan 4 MCA, membawa kepada jumlah keseluruhan 41 kerusi di bawah naungan BN. Sementara itu, 3 parti menggunakan logo PN, iaitu Bersatu 19 kerusi, Star 8 kerusi dan SAPP 2 kerusi. PBS menggunakan logo sendiri. Kesemua 3 parti ini kecuali SAPP, sebahagian daripada kerajaan persekutuan PN, tetapi bertanding menggunakan 3 logo berlainan pada PRN Sabah. Muhyiddin pastikan PN 29 kerusi. Mengikut peraturan pencalonan, calon yang berhasrat untuk bertanding di bawah parti atau gabungan perlu menerima surat watika. Ia biasa dilakukan oleh ketua parti atau pengerusi gabungan. Bagi PN, ketuanya ialah Muhyiddin Yassin dan beliau telah menjelaskan bahawa tidak akan membenarkan sebarang calon tambahan diletakkan selain daripada senarai yang telah diputuskan dalam perbincangan. Perkara yang sama tidak boleh dijelaskan bagi pihak BN yang diketuai oleh Zahid Hamidi dan PBS yang diketuai Maximus Geniti Ongkili. Kejutan terbesar mungkin daripada PBS yang bertanding lebih 7 kerusi daripada perjanjian yang telah dipersetujui. 7 tambahan kerusi itu ialah DUN Moyog, Lumadan, Panginatan, Tambunan, Bingkor, Liawan dan Tulid. Kerusi tambahan ini bermaksud PBS dilihat melancarkan perang terhadap sekutu dengan menambah 5 kerusi dan memperburuk pertembungan dalaman yang mana BN dan PN sudah pun bertembung sesama sendiri. Semua pertembungan PBS dengan PN secara khususnya menentang Star, manakala pertembungan PBS dengan BN pula menentang calon UMNO dan PBRS. Timbalan Presiden PBS Radin Malik berkata,
Partinya sebelum ini merancang bertanding 15 kerusi dan turut mengambil maklum akan berlaku pertempuran di sekurang-kurangnya 5 kerusi. Sudah tentu kami mengambil ini dengan niat baik bahawa pilihan raya akan dijalankan dengan cara untuk memperkukuhkan kedudukan PN di Sabah, katanya. PBS dakwa pertembungan mesra. Radin juga berkata untuk ini PBS telah melakukan analisis di kawasan Kadazan Dusun Murut KDM berdasarkan permintaan akar umbi dan memutuskan bertanding 6 kerusi. Secara kebetulan kerusi itu diperuntukkan buat STA, Mesyuarat Pengagihan Kerusi yang dipengerusikan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin. Sudah tentu kami mengemukakan permintaan untuk bertanding di kerusi ini. Jadi itu bukan perkara baru, kata Maleh dalam satu kenyataan. Maleh seperti gambar di bawah juga mendakwa STA mencalonkan Anita Baranting di Tandik, kerusi yang diperuntukkan untuk PBS. Bagaimanapun, semakan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan Anita bertanding calon bebas dan bukan calon PN atau STA. Jelas Maleh PBS juga membuat keputusan untuk bertanding di Dun Lumadan susulan permintaan akar umbi Melayu. Bagaimanapun, Maleh menegaskan semua pertembungan sesama sendiri ini adalah pertembungan mesra dan menegaskan komitmen PBS untuk bekerja sama. Kami menganggapnya sebagai satu pertembungan mesra. Apa yang penting ialah parti komponen PN memenangi semua kerusi yang ditandingi, katanya. Tiada pertembungan antara Warisan Plus. Sementara itu, tiada pertembungan sesama sendiri antara gabungan saingan BNPN BBS, Warisan Plus yang terdiri daripada Warisan, PKR, DAP, Amanah dan APKO. Walaupun PKR pada mulanya kesal kerana mendapat 7 dari 14 kerusi yang diinginkannya, namun Presiden PKR Anwar Ibrahim nampaknya menepati janji dengan tidak membenarkan penggunaan logo PKR melebihi 7 calon berkenaan. DAP juga bertanding 7 kerusi, manakala Amanah pula bertanding 1 kerusi. Kedua-duanya menggunakan logo Warisan. Menariknya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyenaraikan Amanah bertanding dengan logo sendiri. Bagaimanapun, pengarah Pilihan Raya Amanah Sabah, Heri Yadi Karmin, menegaskan Amanah menggunakan logo Warisan. Berkata SPR mungkin tersilap. Saya rasa ini satu kesilapan. Saya akan merujuk kepada SPR. Pencalonan kami diterima oleh SPR sebagai calon Warisan, bukan Amanah, katanya kepada Malaysia Kini. Warisan bertanding sebanyak 46 kerusi, manakala APKO yang menggunakan logo sendiri bertanding 12 kerusi. Berikut adalah info PRN Sabah, sebanyak 447 calon, 73 kerusi DUN. Pagi tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima 447 kertas pencalonan untuk bertanding di 73 kerusi DUN Sabah 26 September ini. Seramai 73 adalah daripada Parti Cinta Sabah PCS, diikuti Parti Warisan Sabah Warisan 53, Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO 47, Parti Liberal Demokratik LDP 46, Barisan Nasional BN 41, Perikatan Nasional PN 29, Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan 28, Parti Perpaduan Rakyat Sabah PBRS 23 dan Parti Bersatu Sabah PBS 22. Selain itu, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO sebanyak 12 calon, PKR 7, Parti Harapan Rakyat Sabah Harapan Rakyat 5, Parti Kerjasama Anak Negeri 2 dan masing-masing 1 calon bagi Parti Amanah Negara Amanah, Parti Kebangsaan Sabah PKS serta Pertubuhan Perpaduan Rakyat Kebangsaan Sabah Pertubuhan. Seramai 56 calon bebas turut disahkan bertanding pada PRN Sabah. Dun Bengkokam menyaksikan calon terbanyak bertanding iaitu 11 penjuru, diikuti Inanam dengan pertandingan 10 penjuru. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.